Bagi Malaysia, nanti kita akan juga bersiaran bersama Radio Robin yang berada di Rompeng untuk mengetahui bagaimana keadaan penanaman calon di sana. Tapi apapun bagi ini sedikit bicara politik kami imbaukan kepada anda. Mengenai dengan siri pilihan raya kecil yang akan berlangsung, satu pada 5 Mei di Rompeng dan satu lagi 7 Mei di Permata Pau. Dan bersama-sama dengan kita, mungkin Zaleha boleh perkenalkan Dr. Muhammad Noor Hakimi Yusof. Bersama Profesor Madya Dr. Ahmad Nizamuddin Sulaiman. Maafkan saya. Yang merupakan Fellow Kanan Institut Kajian Etnik. Prof memang sering dipanggil untuk berbicara tentang situasi politik, Prof. Dan kita sebenarnya masih terkejut dengan pemergian Tan Sri Datuk Seri Dr. Jamaluddin Jarjis, dan begitu lama sebenarnya Tan Sri JJ, Allahyarham Tan Sri JJ menjiwai perkembangan dan juga pembangunan Rompeng. Jadi ini satu yang kita agak terkejut dengan pemergian beliau. Namun apapun, kita teruskan juga perjuangan untuk memartabatkan kawasan ini. Jadi pemerhatian Prof sendiri melihat perkembangan politik di Rompeng, bagaimana sebenarnya kehendak rakyat di situ, sebenarnya apa yang perlu kita tumpukan? Okey, sebelum saya pergi ke situ, saya melihat kawasan Rompeng ini adalah kawasan yang agak selamatlah dari sudut BN. Allahyarham sudah menjadi ahli parlimen di situ lebih 20 tahun. Dan sepanjang persaingan yang diberikan di dalam pilihan raya Rompeng itu tidak ada persaingan yang sengit ataupun majoriti yang kecil. Dalam pilihan raya yang lalu Allahyarham Tan Sri telah mendapat majoriti lebih 15,000. Ini merupakan satu kawasan kubu yang kuat lah, yang baik lah. Okey, kembali kepada soalan itu. Kawasan ini juga merupakan kawasan yang baik dari sudut dia ni lebih banyak mempunyai aset pelancongan ataupun turisme. Kawasan ini sangat dekat dengan Taman Negara. Orang pergi ke sana untuk bercuti senang-senang hati. Bukan kawasan yang macam masalah banjir, masalah kesesakan, masalah kemiskinan dan teruk dan sebagainya. Tidak. Dia kawasan turisme ataupun pelancongan, dan di sebelah lautnya pula sangat dekat dengan Pulau Tioman. Jadi orang ramai atau masyarakat di situ sebenarnya mempunyai banyak aset dari sudut perniagaan dan juga kesempatan-kesempatan yang boleh diambil daripada turisme ni atau pelancongan ini, seperti homestay, seperti kedai makan, seperti bas pengangkutan ataupun lain-lain perniagaan yang boleh dibuat. Jadi untuk menyokong kepada pelancongan ini, saya percaya kawasan itu sudah ada menyediakan pelbagai prasarana untuk memperkukuhkan lagi. Tapi dalam usaha mencari ganti yang baru ini, saya percaya ini juga harus diambil iktibar oleh calon yang baru, bahawa pelancongan menjadi aset di sini. Jadi wakil rakyat yang baru ini harus menumpukan kepada pembangunan ini. Sebagai contoh, saya melihat kalau kita di sebelah barat ini, PLAS sudah ada daripada Bukit Kayu Hitam sampai ke Johor Bahru. Sekarang sedang dibina Pantai Timur daripada Kelantan, Terengganu, Pahang, highway ataupun lebuh raya besar, dan Kuantan ke Kuala Lumpur sudah siap. Tapi sebelah bawah tu belum lagi contohnya. Jadi masih jalan kampung. Jadi di sini peranan cabaran kepada wakil rakyat baru, kan, sebab apabila ada lebuh raya baru, kemudahan pengangkutan yang baik, saya rasa dia boleh bangun dengan lebih cepat lagi dan menjadi aset kepada negara dan menjadi aset kepada anak-anak Rompeng, supaya apabila kemudahan ini baik, jalan baik, highway pengangkutan baik, sistem bas dan sebagainya, jadi orang akan pergi dengan lebih ramai. Kita zaman sekarang ni, anak-anak Malaysia ni dah mula ada pemikiran bercuti. Dulu tidak. Zaman dulu apabila hujung minggu orang pergi balik rumah mak ayah, tengok keluarga kan, jumpa keluarga. Tapi sekarang ni
ke mana nak pergi ya kita ni nak pergi kali ni, kadang-kadang orang keluar lagi sekarang ke Indonesia, ke Bangkok, Chiang Mai dan sebagainya kan, tapi pergi macam mana kita pergi Taman Negara atau nak pergi tema susah jalan lah situ. Jadi orang akan pergi ke Langkawi, orang akan pergi ke lain-lain lah, Port Dickson dan sebagainya kan. Jadi apabila aset tu ataupun kawasan infrastruktur tu dapat ditingkatkan, terutama ni wakil rakyat baru ni, saya percaya dia akan menjadi lebih menarik dan menjadi pilihan utama lagi kepada orang ramai. Prof memberikan rumusan dan juga fokus kepada aktiviti ataupun kegiatan sosioekonomi di situ. Bagaimana kita melihat mungkin isu-isu setempat tidak begitu dominan untuk PRK kali ini, memandangkan kepada prestasi penyandangnya yang begitu menyelah sekali. Bagaimana dengan isu nasional yang mungkin memberi sentimen kepada pengundian? Okey, dalam banyak pilihan raya yang telah kita lalui, isu nasional sebenarnya lebih banyak mendominasi daripada isu lokal. Dan tidak banyak misalnya orang bercakap dari sudut parit yang tersumbat, sungai yang sempit ataupun banjir. Orang lebih banyak membangkitkan isu-isu yang nasional, terutama dari pihak pembangkang. Kan, dari pihak pemerintah, mereka tidak banyak membangkitkan isu ini sangat di dalam kempen, maksudnya ceramah pada malam-malam, rumah ke rumah, sebab BN atau pemerintah mempunyai pelbagai akses media, mereka ada macam ni ATM, TV3 yang membantu media cetak, newspaper, akhbar dan sebagainya. Tetapi bagi pihak sebelah sana, di sinilah merupakan satu kesempatan, sama ada daripada 22 sampai 5 ni berapa 17 hari ke ataupun lebih atau 13-14 hari ni, inilah kesempatan kepada mereka sebab penambaan calon sekejap lagi untuk macam membongkar, mendedahkan, memanipulasi ataupun menonjolkan sesuatu yang cuba mencuit, mendapatkan sokongan orang ramai. Saya ambil contoh, dia ada banyak sekarang ni yang menjadi panas. Saya tengok di luar ATM juga tadi, GST contohnya, tu besar-besar GST. Saya percaya orang ramai akan bertanya-tanya, sebenarnya GST ni pun bagi orang biasa banyak juga yang macam mengelirukan. Dia tak berapa jelas. Tetapi jelas atau tidak jelas, mereka dapat melihat ada sedikit peningkatan kos kehidupan. Jadi mereka agak rasa terbeban. Jadi ini perlu dijelaskan. Jadi cabaran kepada pihak wakil rakyat ataupun yang bertanding ini, bagaimana untuk menyerap. Kadang-kadang memang kos tu memang naik. Dan bagaimana untuk menyerapnya. Di sinilah peningkatan ekonomi itu perlu disegerakan supaya kos yang makin naik ni dengan GST dan sebagainya dapat diserap dengan baik. Walaupun kita lihat kawasan itu sebagai kawasan yang selamat, sebab kata Prof dengan rekod majoriti banyak sebagainya. Apa antara perkara-perkara yang tidak boleh terlepas pandang Prof untuk calon baru mengisi kerusi yang begitu lama diduduki oleh seorang tokoh? Calon yang baru ini harus memperlihatkan performance ataupun prestasi yang baik lah. Dia seharusnya baik dalam maksud di dalam masa berkempen ucapannya baik dan sebagainya. Sekarang ni zaman media sosial, kan, janganlah misalnya selepas dia menang nanti ada terkeluar rekod pernah bankrupt ataupun pernah ada masalah keluarga ataupun masalah hutang di sana sini ataupun tapi saya percaya kesan daripada beberapa pilihan-pilihan sebelum ini, saya percaya parti mereka pun sudah ada mungkin pasukan menyemak atau screening lah, menyemak semula rekod dan sebagainya. Saya percaya mereka sudah memikirkan, dan beliau ni kalau tak salah saya bekas ketua pemuda di situ. Saya percaya rekod dia macam di dalam kawasan itu macam mantap lah, maksudnya orang kenal, khidmatnya pun dah lama. Saya percaya mereka tahu calon ini. Cuma jangan kita terlepas pandang, orang kadang dalam zaman media sosial ni mencari, mengorek di sana sini sekiranya dapat mereka dedahkan.
Okey, di samping itu kedekatan dengan orang ramai juga harus diambil kira. Ya. Pilihan raya, saya pernah lihat pilihan raya kecil di Terengganu dahulu kalah. Saya bertanya kenapa susah jumpa lah calon ni ataupun calon ni nak turun padang lah, dia hantar wakil-wakil saja. Kedekatan itu penting. Jangan ambil kira tak apa, jentera kita kuat, kita punya pembantu pergi ke bawah sana kan. Sedangkan parti pembangkang dia pergi rumah ke rumah malam-malam ceramah, lepas tu mereka ada usrahnya, ada warungnya, ada minum kopi bersama. Ini menguruskan persepsi ni, Prof. Menguruskan persepsi. Sebab persepsi ni penting. Kadang-kadang dalam masa sekelip mata apabila persepsi itu berubah, orang yang kita suka tu boleh jadi berubah kepada calon lain. Jadi saya percaya pengurusan persepsi dalam konteks ini perlu dipelihara dengan baik. Jadi tak boleh misalnya keyakinan dengan jentera, keyakinan dengan bantuan pusat, keyakinan dengan keuangan yang baik dan sebagainya itu garanti ataupun menjaminkan dia pasti menang. Walaupun saya katakan kubu selamat, kubu itu selamat ya, tetapi dia jangan membuat sesuatu yang macam boleh meningkatkan risiko kepada kemenangan. Memang Prof, hati pengundi perlu dijaga, keinginan mereka perlu dipenuhi. Tapi kita lihat beberapa siri pilihan raya kecil sebelum ini, ada sentimen ataupun ada situasi di mana yang keluar mengundi peratusannya agak tidak memberangsangkan. Jadi macam mana, apa sentimen yang saya boleh membayangkan di sini ada kemungkinan seperti itu. Tapi kita akan lihat nantilah. Selalunya kawasan yang mempunyai tingkat turun mengundi yang tinggi ni ada, tetapi biasanya kawasan yang panas, kawasan panas. Kawasan panas dalam maksud kawasan yang umpamanya sengit. Seorang Tan Sri ni bertanding dengan Datuk ni contohnya. Jadi presiden parti ni yang jadi pun presiden parti ni contohnya, ataupun timbalan dengan timbalan, ketua pemuda dengan ketua pemuda, atau ketua wanita dengan ketua wanita contohnya. Dan itu memang biasanya sengit. Kadang-kadang lebih 80% daripada daftar pengundi itu turun. Tapi dalam keadaan yang selamat macam ni, kemudian dia ni pilihan raya kecil yang kawasannya agak saya fikir Rompin ni macam bukanlah kawasan panas. Berbandingkan Pematang Pauh, itu lebih panas. Saya ingat Rompin ni dalam kawasan yang macam agak selesa, tempatnya pun damai, pada saya damai. Saya tak fikir dia tinggi. Tetapi kita kena ingat pilihan raya yang baik ialah tingkat turun mengundi itu yang tinggi. Tetapi demokrasi yang baik tak semestinya dengan melihat itu. Dia banyak faktor lain lagi. Antaranya peranan media, peranan NGO, penghormatan kepada hak asasi, kan, jadi kesedaran orang ramai terhadap hak peribadi, kan, partisipasi mereka di dalam aktiviti politik yang lain. Election atau pilihan raya ini penting, tetapi dia hanya satu aspek di dalam demokrasi. Banyak lagi perkara-perkara yang lain harus dipelihara di Malaysia ni. Prof sebut tentang kedekatan tadi. Ini tidak merujuk kepada Rompin lah. Pilihan raya secara secara umumnya. Ada juga yang di kawasan-kawasan lain mengatakan nak dekat pilihan raya baru turun, baru nampak muka. Jadi situasi sebegini, sebab saya kira di Rompin Tan Sri JJ beliau agak rapat dengan masyarakat setempat. Jadi ini satu legasi yang agak besar untuk diisi, pandangan Prof. Saya rasa ini memang menjadi sekarang ni, zaman sekarang ni, itu yang saya bilang tadi, saya sebut tadi, zaman media sosial. Orang macam memahati dengan dekat, ya. Apabila orang dapat menilai dengan memaparkan di dalam media sosialnya, blog ke atau Facebook ke. Jadi di situ dia kena dekat dengan orang ramai. Malah Allahyarham pergi ke dalam satu majlis kahwin. Dia ada sokongan keuangan dan sebagainya, dia naik helikopter. Ialah dah nak malang kan, kita tak boleh nak duga perkara ini berlaku. Tetapi usaha beliau itu untuk pergi majlis kahwin tu adalah satu, dalam hujung minggu macam tu, adalah satu
kedekatan yang cuba ditunjuk, bukan dia cuba, memang dia punya hasrat hari itu dia nak pergi kenduri kahwin kan. Okey, tapi dia ada banyak banyak penuh diisi jadualnya. Jadi dia ada sokongan dengan kewangan sebagainya, dia pergi dengan helikopter ke sini dan sebagainya. Mungkin kalau pakai kereta tak sempat nak pergi 2-3 tempat. Tapi kesudian itu adalah satu yang sebab orang sibuk macam ni. Dia kata kenduri kahwin ni mungkin kalau melainkan adik-beradik ataupun anak saudara yang dekat kan. Tetapi itulah kedekatan. Jadi maksudnya itu tadi saya sangat setuju. Dia tidak harus pada masa pilihan raya sahaja. Dia harus juga berterusan. Dan harus ada macam pejabat yang boleh dikunjungi orang ramai. Dan harus berperanan. Kadang-kadang ada pejabat sahaja, tapi bila orang pergi mungkin tidak ada pegawai ataupun orang yang menunggu melayannya, atau ada orang yang menunggu tapi sekadar mengambil catatan saja dan kemudian dalam fail saja. Jadi itu harus dekat. Apabila orang mengatakan kawasan ini selalu air naik ataupun hujan sedikit saja banjir, perlu parit itu dilebarkan. Jadi dia harus ada pegawai yang menanganinya. Jadi mendekati bos tu ataupun datuk tu mendekati apa bulan minggu ni. Ini Tan Sri atau ini datuk. Ini. Okey, kita cuba kontak majlis daerah, kita cuba kontak majlis perbandaran. Kalau ada itu, jadi baru orang merasakan dia dihargai. Tapi sekiranya mereka pergi banyak kali sama ada ahli parlimen punya pusat bukan mengadu tapi pusat pejabatnya, tetapi tidak ada apa-apa dia tidak merasa dekat. Dalam kes ini dia merupakan ahli parlimen, sudah tentu isu-isu yang berkaitan dengan parlimen, berkaitan dengan negara yang pusat, bisa highway contohnya, kan mungkin bukan soal parit dan sebagainya. Mungkin kawasan pembangunan yang kawasan itu, maksudnya kawasan yang besar-besaran yang bersifat pusat di kawasan itu harus dilihat juga oleh bakal sesiapa saja yang ada di situ nanti. Prof tadi memberikan harapan yang cukup tinggi dan mungkin juga satu tekanan kepada calon yang akan dinamakan. Bagaimana faktor calon itu yang akan kata Zaleha tadi untuk menyambung legasi penyandang sebelumnya. Saya percaya tanpa ini pun dia agak tertekan juga sebab Datuk JJ ni arwahnya ni adalah orang lama. Datuk JJ ni dia ni kalau sejarahnya ni bukan saja bila ayah dia dulu pun terkenal. Ayah dia dulu seorang ketua polis yang amat terkenal, yang mahir dari sudut psikologi dalam daya mengingat. Kalau siapa sempat dengan beliau lah, terus saya sempat sebab ayah yang dulu pernah menjadi semacam macam profesor pelawat ataupun karyawan tamu di UKM. Dia ada kemahiran itu. Jadi dalam konteks ini nama ayahnya itu terkenalnya itu bawa kepada anaknya, dan anaknya juga menjadi seorang MP yang lama dan menjadi anggota kabinet, pernah menjadi duta, menteri, duta dan sebagainya, dan sudah memberi khidmat yang panjang serta baik. Sudah tentulah sesiapa saja yang menggantikan beliau nanti juga perlu menunjukkan performa atau pencapaian yang tidak kurang daripada wakil rakyat sebelum ini. Itu dia mereka akan rasa tertekan sebab orang memang selalu akan membandingkan. Orang akan melihat, oh yang dulu ini dah selesai dah ni. Contohnya ini dah berapa kali dah kita sebut ni macam tak ada apa-apa je. Di situlah maksudnya saya setujulah apa yang katakan tadi, tekanan kepada bakal YB yang baru ini, sebab mereka harus tidak memandang rendah kawasan ini, kawasan sudah maju dan kita perlu tumpukan bahagian lain. Ataupun sekurang-kurangnya kawasan ini adalah dulu menteri. Sudah tentulah anak-anak Rompin kalau boleh dia mahulah wakil rakyat di situ pun jadi orang yang diterima di peringkat pusat. Baik, kami harapkan semua calon mengikuti saranan Prof pagi ini. Terima kasih Prof.